Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabikal azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wat tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil azim ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi pada perbincangan pada pertemuan kita pada kali ini membincangkan mengenai hukum tajwid pada tajuk yang seterusnya, iaitu hukum mim dan nun yang bersyaddah. Hukum mim dan nun yang bersyaddah yang menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad Sadiq Qamhawi. Dalam nuskhah lain juga dia dikalih ataupun ditukar kan, hukmun nuni wal mim al musyaddadatin. Maksudnya tak ada masalah, tak salah pun. Dia letak mim dulu ke ataupun letak nun dulu, tak ada masalah. Yang penting dua huruf ni kita nak bincangkan pada pertemuan kali ini. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Hukmul mimi wan nuni al-musyaddadatain ataupun hukmun nuni wal mimi al-musyaddadatain. Okey. Maksud musyaddadatain ni maksud syaddah lah, syaddah. Orang Melayu kadang dia sebut sabdu. Benda yang sama lah. Okey. النون والميم المشددتان يجب غنهما مقدار حركتين. Okay. Nun dan mim yang bersyaddah wajib kita mendengungkannya dengan kadar 2 harakat. wal harakatu ka qabdil asbu'i atau bastihi. Ka qabdil asbu'i atau bastihi. Okey. Maksud sini cara nak kira apa? Harakat. Harakat 2 harakat tu ialah pergerakan satu jari. Kan? Contoh di sini inna walaupun hakikatnya dia lebih sebenarnya, dia sebab dia termasuk juga hukum-hukum yang disebut 2 harakat tapi sebenarnya dia lebih. Dia mungkin jadi 2,5. Cumanya apa yang disebutkan oleh pengarang di sini adalah untuk tasahul, maksudnya tasamuh, untuk memudahkan mubtadiin, memudahkan orang yang baru nak berjinak dengan hukum tajwid ni, macam mana cara nak kira harakat bagi hukum nun dan mim yang bersyaddah ni. Okey, maksudnya asbu' atau bastih ni maksudnya jari. Kan? Inna. Okey, bukan inna. Tu salah lah. Tak cukup harakat dah. Wa yusamma kullu minhuma harfa gunnatin aw harfan aghan, dan dinamakan dua huruf ni, yakni nun dan mim ni, huruf gunnah, huruf dengung ataupun huruf aghan. Sama juga. Aghan ni sebab dia, kalau bahasa Melayu dah kita panggil apa? Dengung ni. Sengau. Sebab apa? Sebab huruf ni, tu dia kata tu. Wal gunnatu, tengok. Dia tolong ni. Sautun fil khayshum. Suara yang keluar daripada hidung. Dekat sini, ni. Di pertengahan ni. Kita nak tahu contoh suara tu sampai ke hidung, macam mana cara dia? Kita sebut, maksudnya contoh hukum bagi wajib al-gunnah. Orang Melayu panggil wajib al-gunnah, Arab tak panggil wajib al-gunnah. Okey. Kita tutup hidung. Kita contoh kita sebut inna. Telekat tak? Kalau telekat maknanya
suara tu dia nak menuju ke hidung, tapi kita tahan. Kita tahan. Maknanya lontaran suara kita tu, maksudnya penghalaan suara kita tu menuju ke hidung tepat lah. Kerana suara itu dia menuju ke hidung. Kerana nun dan mim dia ada sifat gunnah tu. Maka contoh in, maksudnya dia tahan, maksudnya dia nak ke hidung. Mim, mim dia nak menuju ke hidung. Maksudnya penghalaan kita, suara tu tepat. Gimana? Okey. Wastilahan. Okey. Ini ta'rif yang dikehendaki oleh ilmu tajwid. Sautun ladhidun murakkabun fi jismin nuni wal mim. Fahiya thabitatun fihima mutlaqa. Iaitu suara yang merdu. Yang membina pada yang terdapat pada zat nun dan mim. Okey, maksudnya nun dan mim ni dia ada sifat apa? Sifat gunnah tu. Dia ada sifat gunnah. Dia ketika mana dia dalam mudgham. Mudgham ni maksudnya yang hukum idgham lah. Maka sifat gunnah itu lebih terselah. Tapi kalau dia dalam keadaan sukun ataupun membaris, dia ada tapi dia tak jelas. Sebab ketika dia dalam keadaan sukun dan ketika dalam keadaan berbaris, dia tidak jelas. Contohnya nun mati yang pada hukum apa? Hukum izhar. Man mana? Dia ada sikit je. Ataupun nun mati yang dalam keadaan berbaris. Allazina, dia ada sikit. Tapi yang lebih kuat dan lebih banyak adalah ketika mana dia hukum idgham. Ketika mana nun tu nun mudgham dalam keadaan idgham. Okey. Illa annaha fil musyaddad. Tu dia kata. Tengok ni, dia nak bang kita maratib ni, maratib. Maratib bagi apa gunnah yang ada pada apa? Pada hukum nun dan mim ni. Illa annaha fil musyaddad akmalu minha fil mudgham. Dia kata gunnah yang paling sempurna sekali ialah ketika mana dalam keadaan mudgham. Keadaan mudgham. Wa fil mudghami akmalu minha. Ada ni saya kata. Silap sikit ibarat ni. Illa annaha fil musyaddad akmalu minha fil mudgham. Okey, dia kata nun dan mim yang bersyaddah ni paling kuat sekali gunnah dia. Berbanding apa? Berbanding dalam keadaan mudgham. Berbanding dalam keadaan mudgham. Maknanya mudgham ni martabat yang kedua. Okey, martabat yang pertama musyaddad, martabat yang kedua mudgham. Ni kita nak cerita martabat apa ni? Martabat gunnah tu. Sengau tu lah. Yang paling sempurna waktu tu. Waktu musyaddad, ketika bertasydid, ketika bersabdu. Okey, lepas tu yang kedua mudgham. Ketika nun mati ataupun nun mati bertemu dengan mim kan. Nun mati yang bertemu dengan huruf idgham tu. Okey. Lepas tu dia kata wa fil mudgham akmalu minha fil makhfi. Dan keadaan mudgham lebih sempurna, lebih kuat berbanding keadaan makhfi. Makhfi ni maksudnya nun mati bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Jadi makhfi ni martabat yang ketiga. Wa fil makhfi akmalu minha fi sakin. Dan keadaan nun mati bertemu dengan huruf ikhfa tu lebih kuat daripada keadaan sakin. Al-muzhar, maksudnya nun mati yang bersukun. Nun mati yang mana bertemu dengan huruf-huruf izhar. Man mana dia ada agak, tapi dia martabat dia kuang. Wa fi sakin al-muzhar akmalu minha fil mutaharrik. Dan bagi keadaan sakin muzhar, maksudnya nun mati hak yang bagi hukum izhar tu lebih kuat daripada nun yang berbaris. Nun dengan mim. Gunnah ni nun dengan mim. Saya selalu duduk biasa nun mim. Dia sebenarnya nun dengan mim. Dia ada sifat gunnah tu. Okey. Jadi kesimpulan sini, macam mana martabat dia? Okey, martabat paling sempurna ialah ketika mana nun dan mim yang bersyaddah. Lepas tu yang kedua adalah dalam keadaan mudgham, iaitu nun dan mim. Kalau kita tengok nun dekat situ time nun lah. Okey, bertemu mudgham ni maksudnya
Macam idgham mislain. Idgham mislain. Idgham mislain kan mim mati bertemu dengan mim. Okey, tu boleh juga. Lepas tu yang ketiga al-makhfi. Makhfi ni ikhfa, iaitu nun dan mim ni apa dia? Dia disembunyikan bunyi asal dia. Kalau nun ikhfa hakiki, kalau mim ikhfa syafawi. Ya nah. Okey, lepas tu yang seterusnya turun lagi martabat dia as-sakin al-muzhar. Sukun yang muzhar, iaitu nun mati bertemu dengan huruf izhar ataupun mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi. Okey, nun mati bertemu dengan huruf izhar halqi, mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi. Yang tadi izhar halqi, nun mati bertemu dengan izhar halqi, mim mati bertemu dengan izhar syafawi. Jadi itu martabat yang keempat. Martabat yang terakhir ialah nun dan mim yang berbaris. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya semua tu ada sifat gunnah, cumanya kekuatan gunnah tu berbeza-beza. Dia punya martabat dia berbeza-beza. Okey. Wa tilka maratibul gunnah. Dan maratib gunnah wa dhahiru minha fi halati tasydid. Dan yang paling jelas maratib gunnah ni maksudnya, ni dia ulang balik, kita dah sebut tadi, ialah ketika dalam keadaan tasydid. Wal idgham wal ikhfa huwa kamaluha. Dan idgham dan ikhfa ialah yang paling sempurna. Apa maksud paling sempurna? Maksudnya sebab kedua-dua ni dia apa? Dia dengung. Dia dengung. Tapi macam kita sebut tadi lah, tetap tak boleh lawan dalam keadaan tasydid. Tasydid paling kuat. Nampak tak? Amma fi sakin al-mudhhar wal mutaharrik fathabitu fihima asluha faqat. Okey, manakala bagi keadaan sukun yang dalam keadaan sukun zahir, sukun izhar ni, dan juga nun dan mim yang berbaris, fathabitu fihima asluha faqat, maksudnya sifat yang asal tu memang duk ada, tapi dia tak kuat lah. Nampak tak? Dia tak kuat. Dia cuma ada saja, tapi dia tak terzahir. Macam kita kata apa? Macam kita kata orang yang ketawa. Kita tahu setiap orang dia ada sifat ketawa tu, gelak-gelak kan? Tapi adakah dia sepanjang masa dia akan ketawa ha kerja dia tawa ha doan dia ada waktu tertentu lah. Jadi maksudnya sifat tu ada dalam diri dia, tapi tak terzahir, tapi ada. Sama juga macam gunnah ni. Dia bila dia dalam keadaan yang tak apa sesuai, dia tak terzahir lah. Tapi bila dalam keadaan dia memang betul-betul sesuai, dia akan zahir. Macam dalam keadaan tasydid. Nampak tak? Wa daliluha minat tuhfah qawluh. Dan dalil bagi tuhfah, maksudnya dalil hukum nun dan mim yang bersyaddah ni ada di dalam Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan digunnahkan mim kemudian nun, maksud sini thumma sini maksudnya wa mim lah. Wa mim. Okey. Dia gunnahkan mim dan nun tashdidan. Dia disyaddahkan. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada, dan dinamakan kedua-dua ni kedua-dua huruf ni nun dan mim ni sebagai gunnah. Gunnah maksudnya wajibah gunnah, orang Melayu panggil wajibah gunnah. Bada zahir lah, maksudnya ni tambahannya bagi matan tak apa pun. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.